Assalamualaikum. Hai tuan-tuan dan puan-puan, saya Dr. Ali MD. Bila kita ada masalah gastrik, tiga perkara dalam medical yang kita akan pertimbangkan. Satu, dari sudut dia punya penghasilan asid perut dia, ataupun yang nombor dua, tentang kekuatan otot. Kekuatan otot perut tu sendiri, sebab otot perut kalau tidak cukup kuat, maksud saya organ perut itu sendiri kalau tak cukup kuat pun boleh menyebabkan gastrik. Dan yang ketiga, hormon-hormon yang berkaitan dengan dia, contohnya serotonin dan prostaglandin. Jadi amnya tuan-tuan dan puan, untuk masalah gastrik memang dapat diatasi dengan baik dengan pemberian ubat untuk menetralkan asid ataupun mengurangkan kadar asid itu tadi, dan dalam masa yang sama diharapkan hormon tersebut dapat stabil. Dalam akupunctur, tuan-tuan dan puan-puan pula faham, gastrik ni tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kita menilai dari sudut penghasilan cecair dia, penghasilan cecair dia. Dalam arti kata ni, of course, asid gastrik itu sendiri. Yang kedua, persoalan cecairan dalam badan. Biasanya kita kaitkan dengan fungsi paru-paru, macam mana dia dapat menghasilkan cecair bendali dalam organ tadi, organ cecair dalam badan, termasuklah saluran pencernaan. Dan ketiga adalah motility, motility daripada perut dan usus. Jadi untuk ni tuan-tuan dan puan-puan memang penting. Kalau dalam akupunctur, saya akan periksa dulu dia punya bunyi usus dia dulu. Gunakan stetoskop, kita akan berdapat dengar bunyi usus dia, adakah normal tak normal. Dia punya jangka bunyi gargle dia tu antara waktu ke waktu, adakah normal tak normal. Dan mungkin kita akan tanya kalau pelanggan tersebut adakah banyak ke tak. Ini berkaitan dengan cecair bendali itu tadi. So kalau ada masalah cecair bendali tuan-tuan dan puan-puan, hanya di Pusat Terapi Akupunctur Dr. Ali, saya pesan bahawa kita hanya dapat rangsangan daripada luar, saja. Kalau macam tadi cerita bagi ubat tadi, akupunctur dia bagi rangsangan daripada luar. Kalau banyak cecair yang dihasilkan, amnya ikut istilah tadi daripada paru-paru, memang point yang kita gunakan paru-paru. Kita gunakan point mana? Kita gunakan lung 7, itu point, distal point dia. Tetapi kebanyakan point dia pergi dekat mana? Memang kat kawasan perut. Start daripada range 7 dan sekitar dia, iaitu kidney 16, kemudian range 7 dan range 8. Kidney 16 ni pergi kiri dan kanan. Memang dekat sebelah pusat, dekat sebelah pusat. Saya tunjuk sikit sebelah pusat, satu point. Saya masukkan. Kemudian sebelah dia kat stomach 25, 2 cun selepas dia, selepas kidney 16 adalah stomach 25. Kita buat kiri kanan, kemudian kita sambungkan dengan mesin stimulator. Kita istilah dia lah vibrate, tapi ikut cita rasa anda lah nak pakai channel yang mana. So yang penting dia sifat dia intermittent, maknanya ada waktu-waktu dia vibrate, tetap tu diam sekejap, lepas tu ada lagi tetap. So kalau saya pilih yang jenis macam tu. Boleh je nak pakai yang single vibration pun boleh. Buat kiri kanan, kemudian atas bawah dia. Saya tunjuk balik. Ni kiri kanan dia, kidney 16 dan stomach 25. Bawah dia adalah dekat range 16 dan 17. Kemudian atas pun range 16, 17. Dua, kalau macam ni sebelah kiri, dua ni share satu kabel. Begitu juga kanan, bawah pun dua kabel. Kalaulah kita rasa masalah dia adalah pada motility dia, so armnya saya gunakan point dekat mana? Range 9. Dekat range 9 kita pakai needle, kita akan guna dari waktu ke waktu, tak payah pakai mesin, gunakan stimulation, manual stimulation dah memadai dah.
kan. Kemudian kita kan gunakan Moxa box, dan tuan-tuan dan puan, kadang orang gastrik ni dia ada masalah buang air besar juga. Jadi kita pertimbangkan juga usus dia pun bermasalah. Jadi untuk tu tuan-tuan dan puan, cukup ideal lah kalau dapat pakai bekam api. Pada saya bekam api ni cukup membantu untuk kes-kes macam ni. Masalah motility, ni contohnya pada sembelih ataupun dicerit berin. Jadi kita nak stabilkan tenaga yang ada pada usus tersebut, kita istilah dia bagi rangsangan daripada luar. Kalau perlu bagi zat tertentu, ikutlah formula daripada perubatan tradisional Cina. Okey, itu saja perkongsian saya buat masa ni. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu anda.